Assalamualaikum, apa khabar? Okey, hari ini bertemu kita kembali untuk terus belajar dalam bahasa Melayu tahun 3. Okey, hari ini kita akan berada di muka surat 3, iaitu tajuknya bantu membantu di dapur. Okey. Baiklah. Selepas ni kita akan jumpa unit 1 keluarga cergas. Okey. Kemudian standard kemahiran dia asal membaca dan memahami. Okey, termasuklah membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, termasuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Seterusnya kita akan terus ke muka surat 3, iaitu kita akan lihat gambar yang kamu nampak sekarang ni ialah membaca apa yang kamu lihat, kemudian tengok tajuk dia, bantu membantu di dapur. Okey, kamu semua pernah berada di dapur dan semua orang akan tahu iaitu membantu di dapur biasanya berada di ruang dapur. Okey, banyak kerja yang kita boleh buat di dapur. Termasuklah kita akan tahu antara aktiviti yang kita boleh lakukan di dapur iaitu termasuk membersihkan sayur-sayuran, kita akan bersihkan ikan. Kita nampak lihat ibu dan ayah kita berada di dapur. Termasuklah kamu nampak di gambar ni ibu dan sedang membuat tugasnya di dapur. Kamu juga akan nampak ayah. Okey, di belakang tu ada ayah, mungkin seorang abang sedang membantu ayahnya membawa barang ke dapur. Okey, kemudian kamu akan lihat beberapa kerja yang ada di dapur. Termasuklah kita bukan saja boleh meringankan ibu bapa kita di dapur, tapi kita akan dapat belajar untuk menguruskan hal-hal di dapur atau di rumah. Okey, setelah kita bincangkan hal di dapur ni, okey, kamu akan nampak kat sini ada petikan di bawah. Okey, cuba lihat petikan kat bawah tu. Sebentar lagi kita akan baca sama-sama di petikan ini. Okey, murid-murid, sekarang kita akan sama-sama untuk baca petikan yang di bawah. Okey, baca sama-sama dengan intonasi yang betul. Okey, mula. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayur-sayur yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nazri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayur-sayuran dan ikan ini. Ibu sungguh pandai memilih, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga dan menjadi badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayur-sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nazri pula menyusun bahan kering ke dalam almari. Okey, murid-murid. Murid telah mendengar cikgu membaca petikan ini dengan sebetul dan intonasi yang betul. Okey, maka selepas ini cikgu nak cuba baca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul.
di hadapan ibu dan ayah kamu serta kakak kamu. Okey, baiklah seterusnya. Okey, baiklah. Cikgu hari ini nak kamu dengar sikit penjelasan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk yang kamu tahu. Okey, murid-murid, apa yang dikatakan ayat tunggal? Okey, dengar satu persatu. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, sebelum ni cikgu dah jelaskan dalam yang lalu tentang ayat tunggal. Okey, murid-murid juga boleh semak dulu apa yang kamu tahu tentang ayat tunggal. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok apakah ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambung dengan kata hubung. Okey, seterusnya cikgu akan jelaskan apa itu kata hubung. Okey, contohnya dan, dengan, serta, atau, tetapi, sambil dan sebagainya. Ini adalah contoh kata hubung yang biasa kamu dengar dan pernah pelajari sebelum ni. Okey, seterusnya kita boleh lihat apa yang dikatakan ayat. Okey, contohnya abang kurus, itu adalah ayat tunggal. Abang tinggi, ini juga ayat tunggal. Okey, jadi kita nak jadikan ayat tunggal ini kepada ayat majmuk, kita akan gunakan apa? Okey, contohnya dan. Okey, abang kurus dan abang kurus dan tinggi. Okey, itu yang betul untuk dijadikan ayat majmuk. Okey, kemudian cikgu akan bagi lagi satu ayat. Okey, kaki abang bengkak. Okey, kemudian lagi satu, abang tersepak batu. Okey, cuba tengok ayat majmuk dia. Kaki abang bengkak kerana tersepak batu. Okey, kedua-dua ni adalah orang yang sama. Okey, jadi kita gabungkan. Jadi macam mana? Jadinya satu ayat menjadi kaki abang bengkak kerana tersepak batu. Okey, seterusnya contoh lagi. Okey, ibu pergi ke pasar, adik pergi ke pasar. Okey, ada dua orang dekat sini. Macam mana kita nak guna kata hubung? Okey, kita tambah dengan. Ibu pergi ke pasar dengan adik. Okey, jadinya kat sini awak nampak ke pasar ni ada dua, awak buang satu. Okey, potong yang atas tu kita jadikan satu. Jadi ibu pergi ke pasar dengan adik. Okey, buang satu pasar, buang ke, jadi satu perkataan. Okey. Okey, seterusnya apa yang lagi cikgu boleh bagi contoh? Okey, Iman menyanyi dalam bilik. Kemudian lagi sekali, Iman belajar di dalam bilik. Okey, apa yang kita boleh gunakan? Betul, sambil. Iman menyanyi sambil belajar di dalam bilik. Okey, nampak mana yang kamu boleh potong? Okey, ada dua Iman. Okey, lagi satu, ada dua di dalam bilik. Okey, buangkan mana yang sama untuk menjadikan satu baris ayat yang mempunyai maksud. Okey. Okey, kemudian okey, seterusnya murid-murid, kamu dah dengar apa yang cikgu terangkan tadi. Cikgu nak ingatkan kamu beberapa perkara, iaitu tentang ayat tunggal. Ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat. Kemudian lagi satu, ayat majmuk pula. Ada banyak subjek atau banyak predikat dan ada kata hubung. Ingat, itu yang penting yang perlu kamu tahu sebelum kamu buat aktiviti yang seterusnya. Okey, kemudian kamu akan teruskan dengan aktiviti cikgu
yang cikgu akan senaraikan di bawah. Okey, hari ini kita ada 3 lembaran yang perlu kamu sudahkan dan cikgu minta kamu buat satu persatu. Gunakan apa yang kamu tahu daripada penerangan cikgu beri tadi. Okey, selepas ni, okey, sebentar. Okey, murid-murid, selepas ni kamu buka 3 lembaran yang cikgu sertakan sekali dalam Telegram, iaitu 3 lembaran. Yang pertama, cikgu minta kamu buat unit 1 keluarga cergas di bawah tajuk bantu membantu ibu di dapur. Okey, kat sini ada ruangan yang perlu kamu isikan dan sama ada kamu boleh salin semula pada yang tidak ada mesin pencetak, kamu boleh salin semula ataupun gunakan buku hijau kamu untuk penuhkan kotak-kotak yang cikgu sediakan membina ayat yang kamu telah buat. Okey, kemudian lembaran yang kedua pun kamu tengok daripada tajuk yang cikgu bagi, iaitu arahan dia, gariskan dan senaraikan ayat tunggal yang terdapat dalam petikan. Okey, petikan ni kamu dah baca tadi satu persatu. Kemudian apa yang cikgu mahu kamu buat, kamu gariskan dan senaraikan ayat tunggal yang ada di dalam petikan satu persatu. Dekat sini cikgu minta 5 ayat. Kamu boleh cari, garis dan salin semula. Okey, begitu juga yang petikan yang kedua. Cikgu minta gariskan dan senaraikan ayat majmuk di dalam petikan di bawah. Okey, kamu boleh baca semula, kemudian garis petikan yang mempunyai ayat majmuk. Okey, sama juga macam tadi, kamu salin dan gariskan dalam petikan. Itu sahaja. Sekiranya kamu ada mesin bercetak, kamu boleh cetak. Sekiranya tiada, kamu boleh salin petikan, kemudian di bawah dia kamu salin ayat dia satu persatu. Okey, itu sahaja yang cikgu minta pada hari ini. Kamu boleh buat mengikut masa kamu dan boleh hantar tugasan yang telah siap di dalam Telegram. Cikgu harap sekiranya kamu tidak faham, boleh tanya semula pada cikgu dan kita akan belajar semula tentang ayat majmuk dan ayat tunggal hari ini. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu terus usaha membaca dan menulis setiap hari. Sekian, Assalamualaikum. Bye.